Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Yahudi. Yang kedua, selepas musyrikin tentang Yahudi, dan Syairullah menyebut 7 di sini, disebut 7 kesesatan Yahudi, yang mana kalau setengah kitab dia masukkan menjadi 8, kerana yang nombor 6 ni dia bagi kepada yang ni 7, su'ul adab ni 7, yang ni 8. So yang dikatakan Yahudi ni dari segi kepercayaan, kerana mereka ni termasuk mereka yang beriman dengan mereka, termasuk dalam mereka beriman dengan Allah Ta'ala, dan termasuk dalam agama Samawi, yang ini mempercayai turunnya kitab, berpegang dengan kitab, dan kitab mereka ialah Taurat. So mereka beriman dengan Taurat. Di antara kesesatan mereka yang disebut dalam Quran dibahagikan pada 7 atau 8 bahagian oleh Syekh Waliullah Dahlawi. Yang pertama tentang pengubahan tahrif hukum hakam Taurat. Sama ada sawaun kana tahrif itu tahrif lafzi ataupun tahrif maknawi. So ada 2 tahrif lah, tahrif lafzi, maknawi. Lafzi ni ubah huruf, ubah perkataan, ubah kalimah, sama ada tambah ke ataupun kurangkan kalimah tu. Tapi kalau maknawi artinya pentafsiran. Kalimah tu dikekalkan, ayat tu dikekalkan, tapi tafsir ini yang diubah. Dan ayat-ayat Al-Quran banyak menunjukkan tentang tahrif yang dilakukan oleh Yahudi. Antaranya surah Al-Ma'idah ayat 13. Wa yuharrifu, apabila dan disebabkan oleh mereka mencabuli perjanjian, naqdihim misaqahum, maka Allah melaknat mereka dan menjadikan hati mereka kesat. Disebabkan laknat Allah ni, maka hilang pertimbangan dia. Begitu kan bila Allah menjadikan hati mereka kesat, maka hilang pertimbangan mereka. Jadi mereka pun mula buat kesesatan yang lebih lagi, iaitu tahrif kitab suci mereka. Kalau dari segi ada banyak ayat-ayat yang menunjukkan tahrif. Satu surah Al-Ma'idah, ayat surah Al-Baqarah ayat 75 kan. Dan banyak lagi lah. Kalau dari segi pendapat ulama tentang tahrif, tengok pendapat ulama tentang tahrif. Tentang tahrif lafzi tu, kita ada tiga golongan ulama. 3 kelompok. Satu, yang mempercayai, yang berpandangan bahawa tahrif lafzi dan maknawi kedua-duanya berlaku. So maknawi, lafzi dan maknawi kan, kedua-duanya berlaku. Ini pendapat jumhur ulama. Mana tahrif yang berlaku dalam Bible ke ataupun dalam Taurat tu, Old Testament, apa tu kan? Jumhur ulama kata lafzi pun ada, maknawi pun ada. Daripada ayat tu tahulah, ubah kalimah, ubah makna. Dan Ibn Hazm, Jumhur dan Ibn Hazm. Yang kedua, hanya lafzi saja. Hanya lafzi saja. Tapi lafzi pun sikit sangat. Ini pendapat Ibn Taymiyah. Yang ketiga, hanya maknawi. Hanya maknawi saja. Ini pendapat Syekh Waliullah Dahlawi. Hasil daripada fahaman apa yang kita baca tu, kita tengok teks dia tu, seolah dia prefer pada hanya maknawi saja. Syekh Waliullah Dahlawi
Lepas tu dia dakwa pula, dia kata ini juga pendapat Ibnu Abbas. Syarullah kata, this is the opinion of Ibnu Abbas also. Ibnu Abbas. Jadi ada ulama yang rak dah panak kata-kata Syarullah yang mengaitkan kepada Ibnu Abbas. Jadi yang rajihnya ialah pendapat jumhur lah. Lafzi pun ada, maknawi pun ada. Banyak ayat Al-Quran kan sebut macam tadi, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, kan, summa yakunu hadha min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. So yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi itu boleh jadi ubah maknawi kan. Okey. Apa dia? Apa dia? Okey, yang kedua, kitmanut Taurah. Kitman ayat Taurat. So di antara yang kesesatan mereka ialah menyembunyikan kitman ayat Taurat. Ayat Taurat sembunyikan. So ini ada dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah. Minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Lagi surah An-Nisa ayat 37. Alladzina yabkhaluna, orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia untuk buat kebakhilan kan, al-bukhl. Dan mereka wayaktumuna, mereka menyembunyikan ma atahumullah, apa yang Allah datangkan kepada mereka, min fadlihi, tentang kurniaan, wa atalna lil kafirin adzaban muhina. Karena sebab perbuatan mereka itu, maka kami menyediakan untuk orang kafir sendiri azab yang menghinakan, azaban muhina. Surah Al-Imran ayat 71. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima talbisuna, mengapa kamu, lima, why, talbisuna al-haq, kamu campurkan al-haq dengan batil, kemudian kamu sembunyikan lagi, wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Ini kita tengok dulu yang secara ni. Kemudian ilhaq. Antara kesesatan mereka ialah mengilhaqkan ma laysa minha, attach, menyertakan, ilhaq ma laysa minha, sesuatu yang bukan daripada Taurat. Ilhaqu ma laysa minha biha, dengan Taurat. Attach sesuatu yang bukan daripada Taurat, attach kepada, ilhaqu bi, attach kepada Taurat, mengattachkan sesuatu kepada Taurat. Nah, itu iftiraan, kerana iftira di mana? Dia yang buat reka apa semua kan, untuk tipu daya, rekaan, minhu, iftiraan minhu.
Contohnya surah Al-Imran ayat 78. Wa inna minhum la fariqan. Dan di antara mereka ada satu bahagian, satu kelompok, fariqan. Ini ketua-ketua agama mereka. Yalwuna alsinatahum. So, yang memutar-mutarkan lidah mereka semasa membaca Al-Quran, kan? Semasa membaca Taurat. Litahsabuhu minal kitab. Agar kamu semua menyangka. Dia attach. Orang kata, oh ni Quran. Ini. Litahsabuhu minal kitab. So, untuk kamu menyangka, wah ni termasuk Taurat ni. Wa ma hu minal kitab. Sedangkan itu bukan termasuk dalam kitab. Kitab Taurat maksud sini. Mereka kata pula, ni mari daripada Tuhan ni. Ni hak Tuhan ni. Sebenarnya ayat Taurat ni. Wa yakunu huwa min indillah. Sedangkan wa ma huwa min indillah. Wa yakunu ala Allahi kadhib. So, mereka berkata kedustaan terhadap Allah. Wa hum ya'lamun. Sedangkan mereka mengetahui. Atash al-haq. Lagi, mereka mengurangkan taksir dalam melaksanakan ahkam-ahkam tanfizi, dalam melaksanakan hukum ahkamnya, ahkam Taurat. Contohnya taksir. Walau anna surah Al-Ma'idah ayat 66. So mereka tak buat, kan? Sebab tu Tuhan kata walau annahum aqamut Taurat. Kalaulah mereka melaksanakan Taurat. Artinya mereka mengurangkan atau tidak melaksanakan. Itu makna taksir. Tidak melaksanakan atau mengurangkan. Cuai lah. Walau annahum aqamut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaihim, apa yang turunkan kepada mereka min rabbihim la akalu min fawqihim. Nescaya banyaklah rezeki-rezeki Tuhan yang bagi keberkatan tinggal kepada mereka. Yang ke 5 asabiyah, ta'assub. Asabiyah, wal asabiyat wal asabiyatu asyadidah. Asabiyah yang melampau untuk keagamaan mereka, lidianatihim. Dianatihim, mereka kata mereka lah orang pilihan Tuhannya, orang lain tak. Itu mana mereka melampau tentang mereka tu ada agama, orang yang tak ada agama. Dianatihim. Contohnya Asabiyah Al-Baqarah ayat 111. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tak masuk syurga, dia kata sekali-kali orang lain tak masuk, melainkan Yahudi dan Nasara aja. Nasara kata dia aja, Yahudi pun kata dia aja. Ini angan-angan je dah. Tilka amaniyu. Angan-angan mereka je masuk syurga. Kemudian katakanlah wahai mak, bawa mari bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau benar masuk syurga tu hanya golongan Yahudi sahaja. Ayat Al-Baqarah 113. Wa qalatil yahudu lisatil nasara ala syai'. Ta'assub dia. Ya, Nasara tak ada apa pun dia. Yahudi. Wa qalatil nasara laysatil yahud. Ya, sama kan Nasara kata tak ada apa-apa Yahudi ni. Ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamun. So masing-masing ta'assub dengan agama masing-masing. Lagi Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Banyak sangat. Al-Baqarah ayat 76. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bi inda rabbikum. So ada golongan Yahudi pun ada golongan munafik dia. Munafik dia pergi 4 golongan Islam, kata kami dalam Taurat kami ada nama kamu apa semua, kan. Dia balik semula kepada pembesar dia, kata apa kamu beritahu dia, bocor rahsia ni, hak kita aja ni. So ta'assub, maknanya tak boleh beritahu orang.
kita aja, untuk kaum kita. Iza laqul ladina amanu qalu amanna. Ini yang munafik Yahudi lah. Kemudian bila mereka balik semula kepada kaum mereka, orang mereka katakan, qalu atuhaddithuna, apa kamu kata gitu kat dia? Kamu pergi bicara dengan dia orang? Tak boleh. Ini rahsia kita ni. Itu apa tu? Asabiyah asyadidah li diyanatihim. Yang keenam, istinkaru risalatin nabiyina. Mereka mengingkari risalah, wastinkaru risalati an-nabiyina. Nabiyina sallallahu alaihi wasallam. So kita asing nak ni. Asing ni. Istingkar. Istingkar contohnya ayat Al-Baqarah, semua banyak Al-Baqarah. Ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia tahu Muhammad tu kan, sebagaimana tahu anak mereka, tapi tak sih. Mereka sahaja ingkarnya. Sedangkan mereka dah kenal pun. Atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Mereka menyuruh manusia buat kebaikan, tapi mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Yang mereka tahu sebenarnya itu Muhammad, kan? Supaya kebaikan yang paling utama ialah meninggalkan kesesatan, terima Muhammad tu. Sebab mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Tansawna anfusakum. Sedangkan mereka baca kitab, kan? Wa antum tatluna al-kitab fala ta'qilun. Yang ni su'ul adab. Su'ul adab. Di antara kesesatan mereka ialah jahatnya adab mereka, kan? Buruknya adab mereka. Su'ul adabi. Dan juga at-ta'nu, mereka mencela Rasulullah SAW. Malah kadang tu mereka bal bin nisbati ila Rabbi tabaraka ta'ala. Kadang mereka betul buruk adab sikap mereka terhadap Tuhan sendiri. So antara su'ul adab, so ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Jahat ni, sindir-sindir apa semua, kan? Wahai orang beriman, la taqulu ra'ina. Jangan kamu kata ra'ina. Mana Yahudi ni kata ra'ina. So dia kata ra'ina. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina ketika kamu berkata dengan Muhammad. So mereka ni kata ra'ina. So ra'ina ni dua makna. Maksud dia ra'ina apa tu? Yang meraihkan kami, yang menggembala kami. Ra'ina. So dia suruh Nabi ni jadi macam pengembala dia lah. Ra'i. Satu lagi ra'in, ra'i makna dia mana dah letak. Okey. Mana tadi ra'ina? Surah Ina. So asalnya mana? Pertimbangkan kami. Pertimbangkan kami. Tapi orang Yahudi ni dia baca Ra'ina. Niat dia jahat, dia baca Ra'ina. Tapi niat dia Ra'ina, ada ya. Patutnya Ra'ina pertimbangkan kami. Kalau tambah ya sikit, dia panjangkan sikit. Tak perasan. Tapi dia memang niat jahat, dia panjangkan sikit. Ra'ina bukan gembala. So, Nabi ni gembala dia lah, gembala kambing. Hijau yang lebih temik.
Ataupun ra'ina bermakna, ra'ina mana? Ahmak, bodoh. Dia sindir-sindir. Niat dia tu. Tujuan dia kata gitu ra'ina. Dia cuba kelabu perkataan. Kerana dalam bahasa Ibrani, ra'ina artinya ahmak. Sini lain maksudnya. Ra'i dengan ra'ina saja kan. Semana ahmak. Ini bahasa Ibrani. So kedudukan mereka ni cari saja cara untuk menyakiti atau bersikap tak baik dengan orang mukmin, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So adab tadi, contohnya adab tadi, mana adab? Sul adab kan? Perkataan ra'ina. Yaqulun sami'na wa asayna wasma' ghaira musma'in wa ra'ina layyinan. So, dia kata ra'ina, tujuan kata-kata mereka yang tersebut hanya memutablikkan perkataan mereka. Kemudian dia kata qalu inna allaha faqirun. Jadi hina Tuhan. Wa nahnu aghnia. Lagi wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Dia kata tangan Allah terbelenggu, bakhil, kikir. Tak. Mana sapu tangan anda? Oh, ada tisu. Okey, yang ke-7 yang ke-8 7 ataupun 8? 8. Ibtila. Ibtila, apa makna ibtila? Mereka terlibat dalam, artinya dibalakan, ini terlibat dalam kebakhilan dan tamak wal hirs, al bukhl bil bukhli wal hirs wal hirsi, tamak dan seumpamanya wa nahwi zalika minar razail. Razail ni mana akhlak-akhlak yang buruk, perkara-perkara yang rendah, nilai yang rendah. Contohnya surah An-Nisa ayat 53. Am lahum nasibun minal mulki fa idzan la yu'tuna an-nasa naqira. Tengok tu, la yu'tuna an-nasa naqira. Patutkah ada bagi mereka kaum yang itu satu bahagian dari kekuasaan mereka? Tidak. Bahkan kalau ada, maka sudah tentu mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia. Kan ada kepung ni, kan? Semua ambil ke dia belakang. Starbucks ni ada di ni ya? Mekah. Tengok. An-Nisa, surah An-Nisa ayat 37. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nas. Orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia untuk bakhil juga.
So, cari keuntungan aja dengan banking. Cari untung tak weh. Orang miskin cari dia untung. Itu orang-orang yang bakir dan menjadi manusia supaya bakir. Cari untung je. Okay. Lagi Al-Imran ayat 75. Wa min ahli kitab man in ta'manu bi qintarin yu'addi ilaika wa minhum man in ta'manu bi dinarin la yu'addi ilaika. Di antara ahli kitab itu ada orang yang kau amanahkan dia menyimpan sejumlah besar harta sekalipun, dia akan mengembalikannya. Ada juga jenis. Ada lagi Yahudi. Ada pula mereka yang kalau engkau amanahkan menyimpan sedinar pun, dia tidak akan mengembalikannya kepada kamu. Kecuali kalau engkau selalu menuntutnya. Yahudi. Itu tentang apa tu? Pentahrifan ya. Kemudian tengok ini bayanu tahrif. Ini barulah pendetilan tentang tahrif. Ini tahrif lafzi dengan maknawi. Keterangan tentang tahrif. Bayanu tahrif. So kata Syairullah, qad tahaqqaqa lada al-fakiri, di sisi fakir. Lada al-fakir, dia lah tu fakir, si fakir di sisi si fakir ini. So dia hamba lah bagi aku ni, si fakir ni miskin lah. Kalau fakir tahaqqaqa artinya kenal pasti, jelas, bahawa telah jelas di sisi aku melalui hasil pentahkikan aku lah, bahawa tahrif lafzi qad kana fi tarjamati Taurat wa amsalihha. Qad kana fi terjemah gitu. Tahrif lafzi ni dari segi terjemah, dari segi huraian pada Taurat. Qad kana berlaku tu dari segi tarjamati Taurat, penghuraian Taurat, dan juga seumpama Taurat wa amsa dia. Bukan pada asal Taurat tu. Asal Taurat masih ada dia. La fi asli Taurat. Apa dia dakwa pula ini pendapat Ibn Abbas. Wa huwa qawlu Ibn Abbas. Zaman Rasulullah dan zaman dia tu kan mungkin ada sikit sebanyak dia punya ni kan keaslian tu kan ni kitab tu. Baik, dari segi yang kedua, baca dulu yang saya uraikan. Wa tahrifun ma'nawi. Wa tahrifun ma'nawi ataupun terjemah sini mana translation kan, translate kan, sebab tafsir sini wa tahrif ma'nawi wa ta'wilul fasid, ini tafsir sini kan tafsirun fasid. So dia sebab asal Taurat tu kan, semana kopi-kopi yang Taurat asal memang tak ada dah kan, tapi translation tu yang korupnya tersalah, perubahan. Ni nak suruh itu sikit tukar. Dengan bihamlil ayati, dengan mengaplikasikan ayat pada makna yang bukan sebenarnya, ala ghairi makna,
mengaplikasikan ayat pada yang bukan maknanya yang sebenar. Bita'assufin. Mana ta'assuf? Maya-mayahkan. Asafa. Ta'assuf. Menyeleweng lah. Penyelewengan tak betul. Dengan penyelewengan dan inhiraf pun penyelewengan juga mengubah sama mana. Hero bita'assufin wa inhirafin, melencong daripada jalannya yang betul, kan? Sawa is sabil. Sawa is sabil. So mengikut ahli ulama comparative religion, kan, so perbandingan agama, muqaranatul adyan, dia kata Taurah ni ikut sejarah, Taurah ada 3 naskah, 3 manuskrip Taurat. Satu Taurat versi bahasa Ibrani, Ibrani yang kalau bahasa orang putih dia panggil apa? Hebrew text lah. Yang kedua bahasa Yunan. So Yunani lah. Yunan ini dia tak panggil Greek ni, dia panggil Septuagint. Septuagint. Satu lagi 3 manuskrip Samiri. Ni orang putih panggil Samaritan tu, kan? Spelling anda tahu ni Samaritan macam mana? T-A-N Samaritan. So, sini ada Samuel. Jadi masing-masing berpegang kepada manuskrip masing-masing lah. So masing-masing ada kecenderungan masing-masing. Untuk ada yang mengatakan ini yang lebih autentik, ada yang mengatakan ini yang lebih autentik. Macam mana? Nabi Musa bahasa apa? So Hebrew ni mana? Bukan Hebrew yang kalau Nabi Isa tu bahasa apa dia? Assyriani kan? Suryani apa dia ada marhalah dia juga, kan? Kalau kita tengok dalam kitab Izharul Haq, tahu Izharul Haq? Ini kitab comparative religion yang rock, banyak Bible semua, oleh Maulana apa dah? Rahmatullah Kiranawi. Ini ada translation English. Maulana Rahmatullah Kiranawi. So dalam kitab dia dapat quote lebih pada 100 lebih apa tu? Tahrif lafzi.
yang berlaku dalam kitab suci. Sebab Yahudi pun terima Old Testament kan. So Bible tu ada dua, satu New Testament, Old Testament. Ada campur semua tu. Dia kata dalam Bible tu sendiri ada 100 lebih. So 35 tahrif bentuk tabdili pun. Tukar daripada yang 100. Kemudian 45 secara tambah, panggil ziyadati. Boleh ziyadah ke tabdil saja apa? Saja ni kalau Urdu tabdili, ziyadati. Tabdil saja. Tabdilun, ziyadatun. Tokok tambah. Taurat Bible lah Bible. So Bible tu ada Old Testament dengan so dia gabung dua-dua lah, kadang-kadang masuk dua-dua. So 20 nuksan. Apa nuksan? Lawan ni lah ziyadah tu kan, nuksan. Kurang, buang, kurang, mengurangkan. Kemudian ada lagi lah. Ni baru berapa baru? 1 lebih kan? Kemudian dia bagi contoh. Contoh untuk tabdili misalnya. Untuk tabdili kisah Nabi Adam alaihissalam. Dalam nuskhah Ibrani dia kata dia. Antara taufan jarak di antara Nabi Adam dengan taufan Nuh. Dalam manuskrip yang Ibrani jarak dia 1656 tahun. Ditulis dalam manuskrip Ibrani. Dalam nuskhah Yunan tadi, Yunan 2000. Ini nuskhah apa? Ibrani kan? Dalam nuskhah Yunani 2262 tahun. Dan Samiri 1307 tahun. Ni kitab suci ni. Kalau kita hadis, kalau berlaku problem macam ni hadis. Kan? Ni kitab suci. Kitab suci dia macam narration. Macam hadis. Riwayat. Misalnya. Contoh tahrif ziyadah. Tahrif ziyadah ataupun ziyadati. Ziyadah cerita dalam dia pun ada surah kan, surah Samuel. Chapter Samuel, Samuel, Samuel. Bab ke-6 kan, ada satu kisah satu kampung nama dia Baitul, saya tunjuk kau bawang putih lah sini. Ziyadah tadi kan? Samuel ni dengan Allah banyak sangat buka. Ziyadah. Ni kan? Ni satu kampung. Bait Syams. Baitu Syamsi. Bahasa Arab Baitu Asyamsi. Rumah matahari, sebab masa tu orang menyembah berhala kan.
Rumah matahari. Baitul Syamsi, berhala lah. Sebenar dengan tu jadi kampung tu nama Baitul Syamsi. Dia orang Yahudi ni kan dia ada Ten Commandment tu kan. Ten Commandment tu dia simpan dalam satu kotak. Dia orang putih panggil Ark kan, simpan. So kotak tu dari sejarah bertukar ganti lah. Bila dia orang sentiasa simpan dengan penuh kehormatan semua kan. Nak berperang pun bawa tu. Dia takluk sana, takluk sini. Pusing. Akhir sekali, benda tu sampai ke kampung ni. Baitul Syams. So ramai nak pergi buka lah. Dia sepatutnya tak boleh buka tu. Pergi buka. So bila pergi buka, kena bencana. So bencana tu ditulis ini, Tuhan telah membinasakan sekian-sekian jumlah manusia pada kampung tu. So ditulis banyak 50,000, 70 orang mati dalam kampung. 50,000 orang. Kemudian dikritik oleh sarjana, oleh mufassir dia. Dia kata mana munasabah kampung kecil tu ada 50,000 orang. Ni mungkin tahrif ni. 50 sepatutnya 70 orang. Tambah tu 50,000 tambah. Saya tambah 50,000. So ini dikritik oleh dia punya mufassir dia lah. Yang nama dia Adam Clark. So Adam Clark dia. So ada komentari dia. Yang boleh kita tengok sini. Sebenarnya dia kata. Ni kan dia kata, cuba baca sini. Ini Hebrew lah. Because they look into the ark of the Jehovah. 70 men, 50,000. The comment dia? It is more likely that there is a corruption in the text. Ada lost. Tambah 50,000 has been added. Sama ada sengaja atau tak sengaja. Semua ada tambah. Berlaku penambah. Kan macam Ummu Aisyah kita kata kan. Semua asli kita apa? 9 tahun tu tambah 1 di 19 tahun. Ya sepatutnya 19. Hilang 1 itu panggil nuksan. Tercengang tak faham. Faham? Isu Ummu Aisyah tahu kan? Muana Zaruddin tak takik lagi tu. Buat geger. Buat geger dalam internet tak? So dalam tengok dia kata ni kan, dalam wiki kan. So berapa aja dia punya ni Baitul Syams ni kan. So dia terletak di 30 km dekat dengan Jerusalem. Ini sejarah dia sikit lah. Ini cerita dia lah. Itu contoh tahrif ziyadah kan. Tahrif nuksan. Contoh dia. Ni dalam Allah juga saya cari ni. Sebab dia tulis yang syarah Urdu. Yang ambil dari Bible. Saya nak cari macam mana orang putih. Dia tak terjemuh pun. Ni orang putih ni panggil apa lah. Macam tadi kan. Samuel. Boleh agak-agak lah Samuel. Kalau yang ni dia tulis Kuruj ni Exodus. Nasib baiklah saya tahu sikit-sikit yang ni. Yang istilah Kuruj ni kan, Exodus ni. So jumpalah cari dia punya surah tu. Kalau tidak tak jumpa cari Exodus. Tahrim nuksan.
Dari nuksan. Ini ayat yang ke chapter 6, 6 ayat 20. Exodus kan? Cerita dia kata cuba baca ni. Ada satu ayat tu dia kata dia melahirkan, siapa sini melahirkan? Dia melahirkan Harun dan Musa. Dia melahirkan Harun dan Musa. Ni teks ni lah. Ni teks Ibrani lah kan? No, ni teks The Samaritan, Septuagint, Syriac, and one Hebrew MS. And Maryam, their sisters. Ini tambah. So dalam teks asalnya yang ada yang dipakai hanya Harun dan Musa saja. Semua dia melahirkan Harun dan Musa saja. Kemudian dalam teks Samaritan, Septuagint, Syria ni, Hebrew ni, ada tambahan Maryam kita. So Maryam, their sisters. Maknanya Aaron, Moses and Miriam. Miriam ni dia sister of Aaron and Moses. Mana kurang lah. Yang teks ni panjang. yang Hebrew. Ini yang Hebrew Behim, Aaron and Moses. Tapi ada yang ni ada salah satu one of Hebrew ada juga. Tapi yang dia orang pakainya yang tak ada lah. Tak ada Miriam. So tambah-tambah lagi kalau kata dalam Hebrew satu manuskrip lain ada, artinya telah dibuang. Yang orang jumpa satu manuskrip lain ada juga. Yang dipakai itu mestilah dibuang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang ini dia bagi contoh bentuk-bentuk perbahasan tentang tahrif maknawi. Contohnya amsilatu at-tahrifi al-ma'nawi. Yang pertama, wa min jumlati zalika, katanya daripada keseluruhan itu, yang ni nak beritahu. Satu, wa min jumlati zalika, daripada keseluruhan tahrif maknawi itu, yang ni satu. Sini hanya nak cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ini setiap zaman ni untuk orang mukmin Allah namakan dengan nama yang khusus. Nama khusus. Macam kalau zaman Nabi Musa dia tak nama Yahudi. Kan? Zaman Nabi Isa tak nama Nasara. Zaman Nabi Muhammad tak nama Muslim. Ya ayuhal alladzina amanu, untuk beriman khusus lah. Yang umum lagi tu Muslim kan. Jadi orang Yahudi ni, kesilapan dia, tahrif dia tadi, dia gunakan nama tu untuk sepanjang zaman. Nama Yahudi tu untuk sepanjang zaman. Kerana itu gelaran untuk orang mukmin waktu tu. So bila marinya Nabi baru, so dia berubahlah dia punya ni nama tu. So dia ingat ni untuk hak dia sampai. Ini kesimpulan yang nombor satu tu begitu. Ini maknanya orang yang mukmin yang dikatakan Muslim ataupun orang yang taat kepada Tuhan tu hanya orang yang setiap zaman mengikut apa tu, ada tanda-tanda ketaatan dia kan. Ini
Dari segi mereka perlu beriman kepada Allah Ta'ala, mereka patuh kepada Nabi pada waktu itu, kemudian mereka meninggalkan perkara-perkara yang dilarang kan. 3 perkara pokok ni. Dia orang yang macam ni ada gelaran dia sebagai Muslim, Yahudi, Nasara. Kesilapan mereka kata ini hak aku punya sepanjang zaman. So inna Allah Ta'ala qad bayyana al-farqa baina al-mutadayyin al-fasik wal kafir al-jahil fi kulli millah. So Allah membezakan di antara orang yang ada agama, mutadayyin kan, tapi dia ada buat dosa, fasik. Kita ni semua buat dosa, fasik. Dengan memang terkeluar daripada agama, yang ni al-kafir al-jahil, kafir yang memang menentang ya. Wal kafiri al-jahil, pada setiap agama, fi kulli millati. Maksudnya setiap agama mesti ada 2 firqah, satu yang mutadayyin, satu yang kafir. Kemudian Allah juga mengancam setiap zaman, setiap agama, millah yang dibawa oleh anbiya, Allah mengancam orang kafir dengan akan masuk neraka, kekal dalam neraka. Wa tawa'ada al-kafiru wa tawa'ada kafirah ya. Okey. Wa tawa'ada al-kafira bil khulud, kekal. Mengancam orang kafir kekal dalam neraka. Dan ancam mereka dengan azab, bil azabi, yang pedih, al-alim. Dan Allah mengharuskan kan akan keluarnya orang yang mutadayyin, fasik kan, yang berdosa, dalam keluar daripada neraka dengan syafaat para anbiya kan. Wa kharaj wa jawaza khuruja al-fasiki, orang yang berdosa, daripada api neraka dengan syafaat, bi syafaati anbiya. Dan Allah menjelaskan dengan terang, sarraha bizalika, dengan perkara tersebut pada setiap agama. Maksudnya setiap milah yang dibawa oleh para anbiya, fi diyanatin, dengan nama orang yang beriman tu, dengan orang yang beragama tadi, bismi al-mutadayyin, orang yang ada agama kan, bismi al-mutadayyin. Ada dia tak cakap apa-apa. So orang yang boleh keluar daripada api neraka tu dinamakan dengan nama yang tertentu kan, dengan nama yang orang yang mutadayyin, orang yang mutadayyin, dengan beragama dengan agama tersebut dah, bitilka ad-diyan. Manakala Yahudi nama dia kan, bidiyan. Jadi dengan sebab itu Allah sabitkan untuk orang wa asbata zalika dalam Taurat, sabitkan perkara tersebut di dalam fa asbata zalika fit Taurat. Untuk golongan mutadayyin ni, untuk orang Yahudi ni, mutadayyin artinya lil Yahud. Yang ni untuk syafaat ni, yang kurus daripada fasik ni kan, kurus daripada neraka ni, ialah untuk orang Yahudi. Ataupun nama dia yang lain, al-Ibriyina. Ibriyina. Ni kemungkinan Ibri ni daripada perkataan Ibrani lah.
bahasa Ibrani ni banyak orang yang bertutur dengan bahasa Ibrani, ataupun makna Ibrani ni keturunan Nabi Yaqub. Ada yang bernama Abir ataupun Abri Ibrahim, keturunan dia. Keturunan dia. So ambil sempena nama tu jadi Abri. Jadi orang yang Yahudi zaman dahulu guna nama Ibriyun. Zaman dahulu lah mutaqaddimun. Ni yang usul. Kemudian selepas Nabi Yaqub guna Israel, sebab Nabi Yaqub nama Israel. Nabi Yaqub tu nama Israel. Ini Israel. Ini yang mutaakhir. Usul ni furu'. Ibriyun Ibriyun ni usul, Israel furu'. Usul mana yang mutakaddim. Mutakaddimun untuk yang orang zaman dahulu, yang mutaakhirun dia pakai Israel. Dan untuk fa'asbata zalika fi Injil. Allah sabitkan untuk dalam Injil untuk mereka ni ialah orang bagi orang Nasrani. Nas ni bubaris macam tak bubaris. Corang-corang ni. Haruh lah kan. Sebagai dah ngaji ni dah usut bubaris pun tak apa. So untuk Quran, wabil Quranil Azim, untuk yang boleh keluar daripada neraka tu ialah muslimin. Jadi semua mereka ni berpegang pada satu paksi. Kan? Paksi dia iman, manatul hukum. Ini paksi dia punya hukum mereka ni. Manatu hukmi. Perintah yang harus mereka pegang ialah beriman kepada Allah. Wa al-imanu billahi wa al-imanu bi yaumil akhir. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat. Oh, tak pubuh. Wal imanu bin nabi, dah percaya kepada nabi yang dibangkitkan, alladzi bu'isa ilaihim, yang dikirim kepada mereka, dan taat wal qiyad wa taat kepada nabi dan beramal, wa huwa al-amalu dengan syariat agama itu, agama Nabi tersebut, bi syara'i millatihi, millatihi. Dan juga mengelakkan diri, wal ijtinab, menjauhkan daripada larangan, nawahiha. So tak ada perbezaan ni, tak ada yang ni khusus untuk dia, untuk Yahudi saja kan, untuk Nasara atau Muslim. Yang ni umum. So la takhsisa, tiada khusus hukum ini. Kalau hukum ini untuk satu golongan bi firqatin, daripada firqah-firqah yang banyak tadi, minal firaq, jamak kepada firqatin firaq. Minal firaq,
li zatiha. Itself lah. Li zatiha. Problemnya dia kata Yahudi ni, mereka menganggap, percaya bahawa perkataan Yahudi ni khas untuk dia lah, ahli jannah. Walakinna al-Yahuda za'amu, belief, percaya bahawa anna kullaman, siapa yang jadi Yahudian ataupun jadi Ibriyan, maka dia termasuk ahli syurga. Fahuwa min ahli jannah. Min ahli jannati. Dan syafaat para anbiya akan membebaskan dia daripada neraka. Syafaat anbiya akan membebaskan dia daripada neraka. Wa tukhallisuhu, akan membebaskannya. Wa tukhallisuhu. Syafa'atu al-anbiya minal azab. Kalau masuk neraka pun sekejap je dia kata. Al-Quran apa semua kan. Wala yamkusu, mereka tidak akan tinggal. Wala yamkusu finnari, dalam neraka, melainkan beberapa hari yang boleh dibilang saja. Ayaman ma'dudatin. Walaupun mereka tidak merealisasikan manat tadi, ajaran tadi, faksi tadi. Wa illam, walaupun, mana walaupun, lam yatahaqqaq, tidak terrealisasi, tidak berlaku, lam yatahaqqaq zalikal manat. Manat tadi, ini manat ni kan iman kepada Allah apa semua ni kan. Walaupun mereka tak ikut perintah Tuhan, intinya mereka asal nama Yahudi je akan keluar jugalah neraka. Walaupun iman mereka ni tidaklah betul mana. Walam yakun imanuhu, walam yakun iman. Ini wa illam yakun imanuhu, keimanan mereka kepada Allah dalam bentuk yang sahih, yang benar, yang betul, ala wajhi, dalam bentuk yang sahih, ala wajhi sahih. Walaupun dia kata mereka tidak memperolehi bahagian pun, wa illam yudrik, walaupun mereka tidak memperolehi bahagian, hazzan, beriman dengan hari akhirat kan, minal imani bil akhirah, dan beriman dengan risalah Nabi yang dikirimkan kepada mereka, risalatin nabiyyi al-mab'usi ilaihim, kepada mereka. Jadi fahaman mereka ni sudah tentulah salah dan jahil semata-mata kan. So khata'un wa hadza khata'un sirfun, semata-mata. Wa jahlun mahdun, wa jahlun mahdun, semata-mata. Yes. Ni semata-mata. Ni semata-mata juga. Dan benda ini telah pun dibongkar oleh Al-Quran tentang keraguan dia ni kan, tentang keraguan mereka. Waqad kashafa, Quran telah membuka ataupun discover Al-Quran hadhi syubhata, dengan bentuk yang sempurna,
ala atammi paling sempurna, ala atammi wajhin, sesempurnanya. Sebab apa Quran tu bongkar dengan betul-betul? Sebab dia yang finalnya, kan? Sebab dia kata lima annahu kana muhaiminan, kerana Quran lah yang penjaga. Lima annahu kana muhaiminan. Muhaiminan tulis bawah tu kan, musaitiran, saitara alai, waraqab, penjaga, penjaga kepada kitab-kitab yang dulu, sabiqah, al-kutubi as-sabiqah. Dan Quran juga mubayyinan, mubinan, abana yubinu, mubayyinan boleh kan, penerang kepada tempat-tempat yang diiskalkan, yang dimuskilkan, diragukan oleh mereka. Di mawadi'i iskal fiha. Iskal mana problem-problem yang ada problem. Iskal menerangkan di tempat-tempat di mawadi'il iskal fiha. Fiha fi mana? Fi kutubis sabiqah lah. Faqala ta'ala bala man kasaba sayyi'atan. Malah dia kata orang yang berusaha buat perkara buruk, sayyi'atan, wa hatat bihi khati'atuhu, dan kesalahan mereka telah mengelilingi mereka, fa ulaika ashabun nar, maka mereka akan jadi penghuni neraka. Hum fiha khalid, mereka kekal dalam. Umum kan? Tak kira lah orang yang ada sifat ni, tak kira Yahudi ke apa kan. Yahudi tak, dia kata ni kecuali Yahudi tak termasuk pada. So korang bagi dia final lah, umum. Okey, yang kedua tentang tahrif mereka, hukum hakam juga. So hukum hakam yang Allah tasyrikkan pada setiap umat tu sepatutnya sementara saja kan, sehingga dah mari tasyrik yang baru. So dia ingatkan yang dia ni selama-lamanya. So annahu ta'ala bayyana, Allah Ta'ala telah menerangkan fi kulli millatin, setiap millah, setiap syariat yang dibawa oleh para anbiya ada hukum hakam dia. Ahkaman, bayyana ahkaman. Ada hukum hakam, ada syariat. Dan syariat itu sesuai, tunasibu maslahah, kepentingan zaman itu, masalihah zalikal asri. Dan hukum itu dipertimbangkan, wa ru'iyat, bukan diraikan adat kaum tersebut. Naik faham di sini kan, berhubung dengan pensyariatan itu pun kira ambil adat juga. So adatul qaumi adat yang soleh lah, adat yang soleh, yang adat yang sesuai. Dan Allah menguatkan wa akada, perintah al-amra untuk berpegang dengan syariat tersebut ataupun hukum hakam tersebut, bil akzi, berpegang dengan syariat ataupun ahkam tersebut. Dan juga akada, memerintahkan, memperkuatkan perintah untuk
idamah, meneruskan. Idamah, mengekalkan. Adama yudimu idamatan, mengekalkan amalan. Al-amali alaiha, amalan kepada hukum hakam tersebut. Dan juga percaya betul-betul, jadikan dia sebagai satu akidah, kan? Wal-i'tiqadi biha. Wal-i'tiqadi biha. Dan Allah hasril, melimitkan hak di situ hanya wa hasri haqqiyati fiha. Maknanya Allah melimitkan kehakan, kebenaran itu pada syariat itu untuk zaman itu saja. Fiha. Maksud dia hak sini ditafsirkan. Wal muradu anal haqqa, haqqiyah tu maksud dia anal haqqa munhasiratun. Hasr tu makna munhasir. Dihadkan. Munhasirun fiha, pada hukum hakam tersebut, pada waktu tersebut saja. Fi zalikal asri. Kemudian yang kita maksudkan idamah itu, berkekalan itu pun relatif juga. Bukan sama-sama artinya. Idamah tu, selagi mana tak datangnya syariat baru, kan? So wa annal, bahawa wal muradu annal idamah, wal muradu annal idamati alaiha, maksud dia idhafiyatun saja. Idhafi, ni wal muradu annal idamata alaiha, berpegang secara berterusan kepada syariat tersebut adalah idhafi saja, bukan berkekalan yang mutlak, yang relatif saja, bukan hakiki. Sulla hakikatun, maksud dia selama mana tak datangnya Nabi lain, summa lam ya'ti nabiyyun akharu. Dan juga selama mana lam yukshafi as-sitaru, sitar, tirai, selama mana tidak dibuka tirai daripada wajah risalah tersebut, ayat bunga-bunga risalatihi. Maksudnya Maksudnya kalau buka tirai itu ada boleh tayangan baru lah. Selagi mana tak buka tayangan baru, kan, tirai lama tu kalau dah angkat tu, so maksudnya tirai baru lah akan masuk hukum baru. Okey, yang tu yang sebenarnya, kan. Tapi Yahudi, so mereka aplikasikan ini, so mereka menganggap walakin al-yahuda hamalu zalika. Semuanya mereka aplikasikan apa yang kita sebut tadi itu tentang kemustahilan berlakunya nasakh terhadap agama Yahudi. Kan, maknanya tak mungkin Nabi baru mari kemudian batalkan apa yang Tuhan telah tetapkan untuk orang Yahudi tadi. So walakin al-yahudu hamalu, mengaplikasikan zalika, perkara yang telah disebut tadi tu. Dia kata, dia gunanya kata mustahil, dia kata ala istihalati, berlakunya penasakhan, an-naskhi, perombakan terhadap
agama Yahudi. Millah al-Yahudiyah. Al-Yahudiyah. Sepatutnya kalau apa-apa saja pesanan ataupun suruhan itu untuk berpegang kepada sesuatu itu adalah wasiat untuk beriman kepada Allah dan berpegang kepada amal saja. Kan? Tapi orang Yahudi telah mengkhususkan itu untuk dia saja. Walam takun, bukan itu khususiat untuk milah tu fi zatihi itself. Dari segi makna saja. Tapi Yahudi menganggapnya khusus untuk mereka saja, kan? Fazannu, so mereka menyangka bahawa Nabi Yaqub adalah wasiyu banihi, wassa banihi. Fazannu anna Yaqub wassa banihi, mewasiatkan anak-anak dia untuk ataupun keturunan dia berpegang kepada agama Yahudi. Sebenarnya sini wakana makna, sepatutnya dia kata makna wasiat yang ni, wasiyah, makna makna wasiyati tamassuk, berpegang kepada ahkam-ahkam itu ataupun kepada wasiat itu sendiri ialah wasayah, wisayah. Wasayah. Dia tulis bos. Ni wasayah. Ya ni? Ini bukan kan? Ini wasiat kan? Ordinance kan? Salah baca ayat tadi. Ini kepenjagaan. Ialah al-wasayah. Wasiat al-wasayatu bil iman. Wasiat untuk beriman dan berpegang. Tamassuku bil amal, berpegang kepada amal. Bukannya walam takun khususiat ataupun khas kepada agama tersebut. Walam takun khususiat til kamilah mu'tabarah. Khususiat tu tak diambil kira. Khususiat tak ada kira. Lam takun mu'tabaratan. Itself bizatiha. Walakin al-yahud, tapi masalahnya orang Yahudi ni menganggapnya, walakin al-yahuda tabaru, ia sebagai khususiat, al-khususiyata. So mereka menyangka wazannu anna Yaquba wassa banihi, memberi wasiat pada anak dia agar berpegang kepada agama Yahudi selama-lamanya, kan? Bitamassuki bil yahudiyah abadan.
Baik. Yang seterusnya penggunaan kadang-kadang Allah guna satu istilah yang menunjukkan kasih sayang Allah, mahabbah Allah kepada satu golongan. Kan? Allah guna perkataan muqarrabun, kan? Perkataan apa tu? Mahbub. Kalau nak marah Tuhan kata golongan maghdub. Istilah tu. Kan? Jadi istilah-istilah yang kasih sayang tu kadang-kadang dalam bahasa mereka Tuhan guna abna. Kan? So abna tu suruh mereka ingatkan, ni kita ni nak cucu Hasmoti. Yang benarnya bukan anak benar. Macam itulah Jesus tu kan, sebut son, bapa apa semua tu menunjukkan kasih sayang tu, tapi dia gunakan untuk yang hakiki. So dia kata wajum tazalika, antara yang keseluruhan itu ialah Allah telah mengurniakan syarrafa, kan, kemuliaan. Allah memberi kemuliaan syarrafal anbiya wattabi'ina, orang yang mengikuti mereka, kan, mengikuti anbiya tadi, wattabi'ina lahum, ikut mereka dengan buat perkara-perkara baik, bi ihsanin, pada setiap millah, fi kulli millatin. So Allah kurniakan tadi dengan sifat biwasfi al-muqarrab, orang yang didekati, kan, dengan sifat al-muqarrab, panggil muqarrabun, muqarrabin, dan sifat Tuhan sebut nama ni golongan yang al-mahbub. Kita abrar, kan, dalam Quran, al-habib, al-mahbub. Dan juga satu lagi, kalau yang ingkar, ni untuk yang bi-ihsan, orang yang ikut tabi'in kepada anbiya. So orang yang begitu juga Allah mengurniakan sifat kepada orang yang ingkar. No, bukan ni. Ni satu. Anna Allah Ta'ala syarrafa, Anna Allah Ta'ala wasafa. Ini dua, wasafa alladhina yunkiru, orang yang ingkar millah tadi dengan gelaran maghdubi alaihim, orang yang dimarahi. Jadi Allah itlakkan, orang apply, gunakan lafaz yang memang sesuai dengan zaman itulah. So wa atlaqa, Allah gunakan fi hadza bab, pada bab ini, yakni bab memberi gelaran kepada orang yang mempunyai sifat-sifat yang terpuji ni, fi hadzal bab, dengan lafaz yang sudah masyhur, syai'an, al-lafzan syai'an, yang sudah masyhur pada setiap kaum itu, fi kulli qaumin. Jadi tak menjadi satu keajaiban lah, kepelikan lah, fala ajabah. Kalau digunakan, kalau Allah menggunakan lawis ta'mala, kalau Allah gunakan kalimah abna mengganti tempat al-mahbub, kan, kalimatul abna'u atau abna'i maqama mahbubina, mahbub tadi yang disayangi. Masalah Yahudinya, mereka menyangka lakin zanna al-yahud, orang Yahudi menyangka bahawa tashrif ini, kemuliaan ini, anna hadha tashrif hanya berlega di kalangan nama Yahudi saja, dairun, berlega ma'a, bersama dengan nama keyahudian, keibranian, keisraelian, untuk atau nama orang yang ada nama Yahudi, nama orang yang Yahudi, nama Yahudi lah, nama Yahudi, nama Ibri, nama Israeli. Sedangkan mereka tidak mengetahui, walam ya'rifu, sedangkan mereka tidak mengetahui
bahawa nama Yahudi, nama Ibri, nama Israel itu sepatutnya berlega bersama dengan sifat, bukan nama dengan zat, dengan sifat, iaitu sifat taat, engkiat, dan sifat khudu', tunduk, dan berjalan dengan di atas kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah kepada para anbiya. Tak ada lain daripada ini. Pendapat lain tak ada dah. So walam ya'rifu, mereka tidak mengetahui bahawa sebenarnya ini berlega, nama-nama ini sebenarnya berlega, ataupun kurniaan ini sebenarnya, tasyrif ini berlega sepatutnya bersama sifat, bukan bersama dengan nama ataupun zat. Sifatiling kiadi, tunduk dan taat dan tunduk. Sama dengan kiat, khudu' mana tunduk dan taat. Khudu'. Dan ma'a sayri, sayran, sayrin. Kalau nakirah jadi sayran saja. Sara yasiru sayran. Masdar nama tanya. Sayran ala al-haqqi alladhi anzalallahu ta'ala ala al-anbiya'i la ghaira. Tak ada lain. So benda ni wa qadir takaza fi khawatirihim, berpusat. Irtakaza kasirun min ta'wilat. Irtakaza daripada rakaza kan, tertumpu kan. Tertumpu, duduk apa, diam. So irtakaza fi khawatirihim, terdampar dalam sanubari mereka. Khawatirihim, melekat. Qadir takaza, diam, tinggal. Irtakaza fi khawatirihim, dalam sanubari mereka banyak takwilan-takwilan. Kasirun minat takwilat yang wasak, fasidah. Min hadzal qabil. Min hadzal qabil dah kita sebut beberapa kali ni, min hadzal qabil. Similar, sama dengan yang disebutkan sebelum kan. Min hadzal qabil. Takwil-takwil yang seumpama ni lah, yang seumpama yang disesat ni. Wa talaqauha, so mereka menerimanya. Talaqauha, mereka terima takwilan yang sesat ini, kemudian mereka wariskan pula. Wa tawarasuha, so mereka memperolehi apa tu, tawarasu, terima dan menerima wirasat lah. Daripada datuk nenek lagi datuk dia, ayah dia, abaihim wa ajdadihim, datuk moyang, ajdadihim. Lalu Quran datang, dahadha. Dahadha mana membatalkan. Dahadha artinya membatalkan. Abtala. Fadahadha, maka Quran datang membatalkan keraguan-keraguan ini. Fi hadhihi syubahat, dalam bentuk yang paling sempurna, ala atammi wajhi. Dah lah kan? Tak habis juga Anda ingat boleh habis sampai
satu orang boleh kan? Firqah batilah ni banyak. Separuh aku surat. Satu per tiga. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.